Aloha, Assalamualaikum Sifu Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ni, Abang Din nak buat review untuk semua submission bagi peraduan design gadget Ejen Ali yang Abang Din adakan semasa bulan Mac. Okay, semasa bulan 3 lepas, daripada 1 Mac sampai 31 Mac adalah tarikh di mana korang boleh hantar submission, dan Abang Din dah terima beberapa gadget design daripada Sifu Squad sendiri. Jadi Abang Din akan buat review dalam video ni. Sebelum Abang Din buat review, nak ingatkan kepada semua yang belum subscribe lagi, tekan butang subscribe tu dan jadi ahli Sifu Squad. Okay, kalau korang tekan je subscribe, dah kira Sifu Squad dah. Kenapa Abang Din minta korang subscribe ni bersungguh-sungguh ni? Sebab Abang Din sebenarnya ada impian untuk dapatkan ke 5,000 subscribers sebelum hari raya nanti. So kita ada kurang dari sebulan untuk dapatkan ke 5,000 subscribers. Masih ada lagi 400 lebih subscribers. So please, kalau korang belum subscribe, tekan butang subscribe. Alright, tak nak buang masa lagi, jom kita cerita berkenaan, jom kita start review lah. Okay, Abang ni nak bagi tahu dulu apa yang Abang ni tengok dalam review ni. Okay, Abang ni akan tengok design, okay, cara rupa gadget tu sendiri, dan Abang ni nak tengok dia punya function, apa yang gadget tu buat. Okay, markah Abang ni akan ambil dari situ, dan Abang ni akan pilih 3 finalis. Okay, 3 orang yang terbaik. Alright, tak nak buang masa, jom kita mulakan dengan gadget yang pertama. Alright, ini adalah gadget yang pertama. Nama gadget ini adalah MO. Abang tak pasti apa nama MO, jom kita baca apa yang dia tulis. Okay, so MO ialah gadget kedua yang dibuat oleh Kai. MO boleh mengesan sesuatu benda seperti Kai ingin mencari RO. Dengan itu MO boleh mencari RO dengan geseran roda RO seperti anjing. But kita akan fokuskan kepada MO ni. Ni lah, yang ni. Okay, yang ni, ini adalah design MO tu. Okay, dia macam RO warna dia, tapi dia boleh terbang, dan skrin dia ada muka macam anjing. Kenapa pilih anjing dia? Abang tahu ni adalah pengesan kan? Anjing adalah haiwan yang pandai mengesan lah. Tapi macam tak payah pun tak apa kan? Part tu, I don't know, aku tak tahu lah. So dekat sini bawah ni ada sensor untuk pencarian objek. Okay, so ni dia punya rupa depan dia bukan angin je, maksudnya dia terbang ni guna teknologi ni. I don't know how. Yang ni pula dia tulis ini adalah rujuk tentang keberadaan sesuatu yang dicari, keberadaan. Jika ia menyala di sebelah kiri, maka rujuk di sebelah kiri, maka objeknya berada di sebelah kiri. Okay. So maksudnya lampu ni ada function lah. Dia bukan suka-suka je. Okay. Macam indicator lah, macam signal, macam indicator. Alright, ini adalah design yang kedua. Nama dia adalah Bomb Teammate tu lah. Kalau korang nampak kan, Bomb Teammate. Abang boleh zoom in sikit bagi lebih clear, I guess. Okay, ni lah dia, Bomb Teammate. Abang kena baca dekat email kat sini. Dia adalah untuk Trust Inviso. Power dia, kelebihan dia, memiliki 2 letupan yang mampu menghancurkan satu rumah. Power 2, dan juga boleh kembali kepada pemilik kerana selepas letupan dia tidak hancur. Designer dalam Ejen Ali punya universe Alia. So basically dia bom yang kalau kita baling, dia kuat lah, bom yang kuat boleh hancurkan rumah. Lepas kalau even dah baling, dah meletup, dia boleh datang balik. Dia tak mati lah, dia tak hilang. Saya boleh guna banyak kali. Itulah dia, itu sahaja, seriously. That is all. Okay, ini design dia. Okay, Bomb Teammate. Jujurnya abang cakap, benda ni agak ganas. Agak ganas. Dan abang beritahu korang semua yang tak tahu apa-apa, ramai yang hantar ganas-ganas macam ni. So nanti korang tengok masuk abang, okay. But there you go, inilah dia, Bomb Teammate. Alright, ini adalah design ketiga, HRAI Seed, aka Hyper Realistic Artificial Intelligence Seed. Okay, so HRAI Seed atau Horai Seed. Just panggil dia Horai Seed, why not? Atau Rai Seed, whatever. Okay, so inilah design dia, Rai Seed ni. Dia ada macam armband, boleh pakai dekat tangan armband tu. Dan daripada armband tu, dia boleh keluarkan macam seed lah. Seed tu, benih. Okay, dia boleh keluarkan benih, dan benih tu boleh berubah menjadi bunga macam ni. Kita akan cerita lebih sebab dia tulis kat bawah ni. Dia punya
kuas dia punya itulah function dia. So dia kata ada dua bahagian pada alat ini, satu controller dan satu seat atau benih. Controller diletakkan pada lengan tangan dan benih pula disimpan di tempat selamat. Okay, seperti Alicia, macam Alicia punya kat tepi tu lah. Okay, ejen boleh meniru sebarang pokok bunga berhampiran dengan men-scan pokok tersebut atau menggunakan file data yang disediakan menggunakan controller. Bahagian utama benih terletak di bawah tangan. Bahagian utama benih terletak di bahagian tengah. Juga merupakan kamera lens yang sangat kecil namun jelas dan mampu memaparkan hologram dengan controller untuk menarik perhatian. Macam Moon punya hologram dia kata. Kelopak bunganya pula menghasilkan bau yang boleh menyebabkan sasaran pengsan atau asal yang boleh menggunakan kadar penglihatan musuh dengan menggunakan alat kawalan. Apabila dicabut kelopaknya, bahagian utama mungkin tidak akan berfungsi dengan baik, namun kelopak masih berfungsi untuk mendengarkan perbualan musuh. Alat ini bukanlah alat ejen Invizo yang ditugaskan untuk mengalihkan perhatian musuh, menyelinap masuk dan mematikan serangan musuh dari dalam, melainkan ejen tekno yang mempunyai peranan lebih khusus berdasarkan gadget khas mereka. Apa yang abang faham, dia boleh seed tu dia boleh jadikan, benih tu dia boleh jadikan bunga. So bunga tu dia boleh keluarkan bau, kalau orang bau orang boleh pengsan. Lepas tu dia boleh keluarkan asap. And then kalau kita cabut dia punya kelopak, bunga tu macam dah tak apa-apa function, tapi kelopak tu still masih boleh guna untuk dengar orang punya perbualan. So dekat kelopak tu ada mikrofon, and then dekat tengah-tengah ni ada kamera. Lepas tu ada apa kata, ada hologram juga, maksudnya boleh guna hologram. Okay, abang suka dengan ni, abang suka dengan armband ni, dia boleh scan, lepas tu dia boleh jadikan situ bunga. Abang suka dengan part tu. Tapi untuk dia punya power lah pada abang lah, jangan marah siapa yang hantar dan korang semua yang pelik dengan abang sekarang. Design dia memang dah abang dah suka dah, tapi dia punya kuasa macam terlalu banyak, terlalu complicated. So inilah dia design Horizon. Horizon. Okay, ini adalah gadget keempat yang abang terima. Namanya adalah Tech Bomb Glove. Okay, kuasa dia, kelebihan dia adalah untuk membuat bola bom. Okay, dia boleh baling bola bom dengan laju lah. Okay, boleh makin lama, makin laju semakin mana yang kita nak, selaju yang boleh. Dan itu dia punya kuasa. Sekali lagi, satu gadget yang agak ganas. Okay, macam tadi kan, yang tadi baling bom boleh patah balik. Yang ni glove boleh buat bom, and then boleh macam launch bom tu. So itulah gadget ni. Okay, ni design dia, dan ni kot dia punya bom dia. Macam tak tahu lah, macam matahari pun ada. Kau tahu macam bulan ke apa khabar tak apa, tapi inilah dia. Alright, gadget seterusnya adalah Zero Noise Glove. Itu nama dia, Zero Noise Glove. Okay, kalau korang tengok, inilah dia design dia. Sarung tangan lah, sarung tangan yang ada macam skru dekat sarung tangan dia. Okay, jadi kita baca kegunaan dia. Kegunaan apabila pengguna menggunakan sarung tangan ini, dia boleh memetik jari untuk mencipta sebuah ruangan sfera yang boleh membatalkan semua bunyi yang datang daripada pengguna atau tindakan orang lain di luar ruang sfera, menjadikannya sangat bagus untuk situasi memerlukan kesenyapan, kerana ia sangat membantu pengguna untuk mengelakkan menarik perhatian daripada musuh sambil merealisasikan tugas yang dijalankan. Semakin kuat pengguna memetik jari, semakin besar area sfera dan semakin lama area tersebut dapat bertahan. Zero Noise Glove ini sangat berguna untuk serangan mengejut terhadap pihak lawan kerana mereka tidak sedar bahawa pengguna sudah bersedia untuk menyerang mereka. Sarung tangan ini juga boleh menentukan saiz sendiri, saiz tangan pengguna dan menjadikan sarung ini sangat berguna kepada Trust Invizo kerana sarung ini sangat pakai dalam menyelinap dan membuat misi secara senyap. Dan inilah dia Zero Noise Glove. So basically korang kena snap, nanti dia macam ada sfera dan kawasan dalam kawasan sfera tu tak ada bunyi. Okay, so boleh menyelinap lah. Abang suka dengan kuasa dia. Abang suka dengan kuasa dia. Kuasa dia macam ni, nampak ni. So siapa yang baca One Piece dia tahulah Corazon tu siapa. But yeah, Zero Noise Glove. Seterusnya kita ada gadget pedang delima. Okay, so dia gadget pedang delima. Dan jom kita baca apa keterangan dia. Gadget pedang delima ini mempunyai kuasa yang dapat menewaskan lawan dengan ganas.
gadget pedang delima ini boleh membesar dan semakin ganas apabila penggunanya teringin nak hapuskan lawan. Gadget ini berbentuk bulat dengan warna merah dan juga hitam dan sedikit putih. Kuasa daripada gadget ini tidak main-main. Tak main-main. Ia boleh membelah benda-benda dan juga boleh membuatkan lawan terbelah menjadi dua. Apabila pengguna gadget ini dah marah dan emosi mencapai max, maka pedang delima itu pun akan menjadi raksasa dan jadi lebih ganas. Lawan tak akan mampu berlawan lagi kalau dah terkena pedang delima ini. So pedang ni boleh jadi raksasa. Okay. So kalau tak, dia punya design asal dia yang ni. Lepas tu dia keluarkan apa ni? Dia keluar macam hologram ke ataupun dia keluar benda daripada ni jadikan pedang. Abang tak pasti part tu. Itu dia pedang gadget delima. Gadget pedang delima. Asalah abang ni terbalik-balik. Alright, seterusnya kita ada gadget armed watch. Okay, ini adalah gadget, design gadget dia memang clean lah orang kata design dia. Armed watch ni dia ada 6 kelebihan, ada 6 kuasa lah. Ada 6 benda yang dia boleh buat. So, arm watch terdapat 6 jenis bola kecil yang dihasilkan. 1. Bola elektrik membuat musuh pingsan seketika. 2. Bola gelombang membuatkan musuh berdekatan sakit telinga. 3. Bola asap boleh menghalang penglihatan musuh. 4. Bola penjejak boleh menjejaki kedudukan musuh seperti dalam gambar. Okay, dalam gambar. 5. Bola nyawa boleh merawat atau membalik muka pada pasukan. Bola bersaiz boleh membesarkan objek yang kecil. So, jam ni dia boleh buat macam-macam lah. So, dia boleh keluarkan pelbagai jenis bola-bola. Seperti korang tengok ni, ada lubang ni, dia keluarkan bola. So, bola-bola yang dia keluarkan tu ada 6 jenis lah. Elektrik, gelombang, asap, penjejak, nyawa dan bersaiz. Yang untuk penjejak ni, bila dia dah keluarkan bola penjejak, terus keluar map dekat jam ni. So, kita boleh tengok kat mana ada orang ke tidak kat kawasan tu lah. Lebih kurang macam abang punya gadget, di mana abang punya gadget asal dulu abang jadi bola agak, kita letak kat mana-mana kita nak, dan daripada bola tu kita boleh kesan orang bergerak ke segala jenis bunyi kita boleh kesan. So dia berdasarkan bunyi. Ni lebih kurang sama lah. Okay, yang bahagian pengesan lah, tapi bola-bola lain ni lebih lain lah, lebih kreatif sikit. Kalau dah tengok balik kat bawah ni, ada design dia. Ni mungkin bola pengesan lah tengah-tengah ni. Ni mungkin bola elektrik. Ni mungkin bola asap or something, but itulah dia. Okay, inilah design dia untuk armed watch. Alright, seterusnya kita ada spare bomb. Kuasa dia tombak yang mempunyai kuasa bom. Satu lagi gadget yang berbom-bom. Apabila tombak dibaling ke arah sasaran yang dikendaki, ia akan aktifkan bom. Bom akan meletup dengan jarak 5 meter. So dia akan baling. Dia macam instead of bom bola biji ke apa, dia jadi tombak kan. So baling, lagi senang baling I guess. Baling dan dekat 5 meter daripada sasaran dia akan meletup. Dia tak akan meletup atas sasaran. Okay, dia ada lagi ability lain. Tombak ni juga boleh dijadikan pendrive. Apabila pendrive itu dicucuk pada satu objek, pendrive itu akan mengeluarkan dan merekodkan ke semua data. Data yang direkodkan akan dipaparkan di panel yang berada di bawah pendrive ini. Ia tak semesti cucuk ke komputer, boleh cucuk di segala benda yang di sekeliling ini. Dia bagi tahu apa dia punya motif design kat sini. Dia seorang je buat macam ni. Batang ini berwarna biru dan besi tombak berwarna biru dan kuning. Design ini diambil daripada perisai pertahanan kaum Iban yang dipanggil terabai. Dan dia juga ada hantar pendrive. Ni rupa pendrive. Dia tak colourkan, but kita faham je lah sendiri. Okay, design dia abang jujur yang bercakap sangat clean lah. Macam tadi abang cakap clean. Apa suka warna dia, tapi tu lah dia bom. Okay, kita dah sampai ke gadget yang terakhir yang dinamakan Armbotic. Okay, so kalau korang nampak design dia adalah macam dua pasang tangan. Dan dekat sini dia tulis sesuai untuk combat atau techno. Okay, untuk lawan. Dia ada banyak kelebihan, banyak kegunaan, tapi kegunaan utama dia adalah menghasilkan sound wave, supersonic wave, SSW, supersonic wave. Okay, yang macam dia buat macam ni, boleh keluar bunyi dan orang akan terpelanting dan sebagainya. Itulah dia. Dia punya kuasa lah, dia punya kelebihan dia. Okay, macam mana dia bergerak. So Armbotic ni, orang yang gunakan dia akan dapat hand glove, yang juga dia ada hantar gambar tadi, hand glove. Okay, ni macam sarung tangan lah.
sarung tangan ni ada sensor, so dengan pergerakan tangan kita, botik ni pun akan bergerak juga. So basically itu macam tu lah. Bila dah ada glove tu, kita dah boleh gunakan lah. So bila kita nak aktifkan dia punya supersonic sound wave tu, betul kan apa cakap supersonic wave. Okay, supersonic wave tu dia kena buat macam pegang 3 dot tu kan, ada dot tadi apa tunjuk dot tu, 3 dot sekaligus buat, nanti dia akan hasilkan supersonic wave. Tu yang dia bagi tahu dekat dalam email dia. Jujurnya abang macam agak confused jugalah dengan labeling ni. Lepas tu kan abang fikir satu soalan, macam mana kita nak gunakan benda ni. So adakah benda ni akan ada dekat atas lantai, ataupun benda ni akan diletak di dinding, ataupun benda ni ada macam pakaian dia. So bila kita pakai sound glove tu, kita boleh buat macam ni, nanti dia keluar dari belakang macam tu, macam Spiderman punya, macam Dr. Octopus ke. Abang confused kat situ. Tapi kan dari segi design dia kan, design dia abang sukalah. Okay, dia macam design dia agak, orang kata apa, nampak macam benda ni nampak menakutkan. So intimidating lah design dia, walaupun warna pink. Seriously, abang suka dengan design dia. Dia sangat-sangat unik. Itu perkataan yang abang pakai untuk design. Lebih unik lah daripada semua design lain kan. But there you go, itulah dia Armbotics. Dan ini basically adalah yang terakhir. Abang dapat ni last day, betul-betul hari terakhir. Yeah, so there you go. Okay, kita dah siap review semua gadget. Dan sekarang abang akan pilih 3 orang finalis. Okay, tapi sebelum abang pilih, abang nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hantar submission. Kalau korang tak menang, abang cadangkan untuk cuba lagi, sebab abang akan buat lagi benda ni dalam masa-masa akan datang lah. So terima kasih banyak-banyak. Kalau tak menang, cuba lagi. Alright, kita akan pilih 3 orang finalis. Finalis pertama yang abang ada dekat sini adalah Nur Harapan. Okay, Nur Harapan. Kemudian finalis kedua kita adalah Mak Dam. Nice. Finalis ketiga kita adalah Nashawan. Nice. Okay, sangat-sangat nice. Tapi kan, abang ada surprise. Okay, surprise tak apa nak surprise lah. Abang tak plan benda ni, tapi dah terjadi. Ceritanya, okay, dalam ramai-ramai ni ada 3 orang dia share sama markah. Dan jujurnya abang tak tahu macam nak pilih 3 orang ni, sebab tiga-tiga ni abang suka. Abang macam nak pilih satu, macam siapa ni pun aku suka. So abang confused. Jadi apa abang buat? Abang jadikan 5 finalis. Okay, kita tukar sikit last minute. So instead of 3, abang pilih lagi 2 sebab markah mereka sama. Okay, so ada 3 orang markah sama tu. Lagi 2 orang extra tu adalah Hazim Domino dan juga Amber Lavender. So itulah dia 5 orang finalis. Okay, tadi abang cakap 3 kan, tapi sebenarnya abang nak pilih 5 sebab ada 3 orang markah sama. Abang tak beritahu siapa, tapi 3 orang markah sama. So there you go, itulah dia finalis kita. Nur Harapan, Adam, Mak Dam, abang terus nama Adam kat sini, Nashawan, Hazim Domino dan juga Amber Lavender. Okay, so tahniah kepada 5 finalis. Tahniah juga kepada semua yang sertai. Walaupun korang tak terpilih, next time insyaAllah design lagi. Okay, design lagi. Itu sahaja daripada abang, daripada pertandingan Ejen Ali kali ni. Pemenang akan dipilih tak lama lagi, so stay tune kepada 5 orang finalis ni. Terima kasih banyak kerana menonton sampai tahap ni. Korang semua memang terbaik. Kita akan jumpa di video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye. Woo.